Tu dia. Jadi antara jawapan A, B, C, D, yang mana satu jawapan yang harus dipilih? Cikgu Darwati nanti respon saya. Kalau saya dah sampai pukul 10 kan maklum ke saya tak tahu, tak tengok masa ni. Okey ya? Okay. Untuk saya bergerak ke kertas 2, takut saya terlepaskan. Okey, ini apa jawapan anak? Boleh cuba? Beberapa orang belajar di app. Apa jawapan soalan ni? Orang belajar. Cikgu? Ya. Ada yang masuk? Tak ada. Ada yang masuk. Tak ada di sini. Cikgu saya tak boleh admit. Oh, tiada. Okey. Oh, alhamdulillah dah boleh rekod. Okey, yang ini dia nak ke barangkalian Siti Rohaira ni lulus ujian setelah 3 kali percubaan. Jadi keberangkalian untuk lulus pas 0.7. Jadi untuk gagal L prime dia punya formula 1 minus probability L. Tu dia punya formula lah. Jadi untuk keberangkalian gagal 1 tolak 0.7. Nilai dia 0.3. Jadi soalan tanya hitung keberangkalian jika dia lulus ujian atas talian setelah 3 kali percubaan. Anak-anak kena faham maksud ayat ni. 3 kali percubaan. Maknanya percubaan 1 gagal, cubaan 2 gagal, cubaan 3 lulus. Itu maksud ayat tu. Maknanya cubaan 1 gagal dan cubaan 2 gagal dan cubaan 3 lulus. Ataupun ujian 1 gagal, ujian 2 gagal, ujian 3 lulus. Ujian 1 gagal, nilai keberangkalian 0.7 dan tukar dengan darab. Ujian 2 gagal, nilai keberangkalian 0.3 dan tukar dengan darab. Ujian 3 lulus, nilai keberangkalian tukar dengan 0.7. Jadi 0.3 darab 0.3 darab 0.7 melahirkan jawapan 0.063. Jawapan dia D. Boleh ya? Ini soalan ni julung-julung kali ya. Sebab keberangkalian peristiwa bergabung ni salah satu tajuk di tingkatan 4 ya. Okey, cikgu rasa no problem di situ. Okey, yang ni tajuk transformasi ya, objek ya. Objek, kita lakukan proses translasi ya. Objek dia 7 negatif 3, translasi dia negatif 1, 5. Kemudian kita nak cari image ya. Kalau translasi ni anak-anak nak cari image, awak ambil nombor pertama, nombor hadapan, tolong tambah nombor di atas. Nombor depan tambah nombor atas. So 7 tambah negatif 1. Jawapan dia letak di hadapan iaitu 6. Boleh? Kemudian nombor yang di belakang tolong tambah dengan nombor di bawah. Jadi negatif 3 tambah dengan 5, jawapan dia letak di belakang iaitu 2. Jadi biasanya kita guna kaedah gerakkan titik ya. Yang ini tak payahlah, kita guna tambah je. Yang depan tambah yang atas, yang belakang tambah yang bawah. Berikan jawapan dia pada image di sebelah kanan. Ini satu contoh lah kalau andai kata keluar peksa, takkan kita nak gerakkan titik. Kita nak bina satah kates, mengambil masa tu. Jadi objek dia 1, 5. Kemudian translasi dia 2, 3. So nak bagi jawapan image, senanglah. Nombor depan tambah nombor di atas. Jadi 1 tambah 2 melahirkan 3. Letak di hadapan. Nombor di belakang tambah dengan nombor di bawah. Jadi 5 tambahkan dengan 3 melahirkan jawapan 8. Letak 8 di belakang. So jawapan dia 38. Jawapan dia B.
Balik rumah, beritahu mak, dapat 1 markah, mak pun menangis. Tangisan kegembiraan. Anak mendapat 1 markah. Macam itulah anak yang baik. Setiap jawapan semua betul. Okey ya? Boleh tak ni? Boleh. Boleh tak ni? Boleh cikgu. Okey. Okey, yang ini berkaitan dengan rotation. Rotation 90 degree clockwise. Center rotation 0 origin. So objek dia 3 negatif 5. So kita lakukan putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 00. Kita nak tentukan jawapan image. So nak cari jawapan image, senang sahaja. Yang belakang ni pindah ke depan, copy sahaja. Belakang pindah ke depan, copy sahaja. Negatif 5 pindah ke depan, copy sahaja. Letak negatif 5 kat depan ni. Kemudian yang depan ni pula, yang depan ni pindah belakang, bertukar tanda. Depan pindah belakang, bertukar tanda. Ya. So 3 ni, bila cikgu pindah ke belakang, bertukar jadi negatif 3. So jawapan dia adalah C. C jawapan. Boleh kan? Yang ini tak payah guna kompos, protector dan sebagainya. Awak hanya salin nombor tu, ubah dia punya kedudukan dan jangan lupa tanda berkenaan. Itu sahaja. Kemudian awak nyanyikan bersama ibu dan bapa. Lagu yang cikgu dendangkan tadi. Dapatlah jawapan dia. Simple sahaja. Yang ini pula, yang ini dia terbalik ya. Ya cikgu? Ada saja minta accept. Minta accept. Okey, tak apa. Kita ni bukan senang cikgu, jauh ni. Ke udara ni. Harap-harap tak ada masalah lah. Sebab kita menggunakan talian udara, gelombang. Okey, yang ini objek dia 79. Kemudian putaran 90. Lawan arah jam. Kita nak cari image ya. Image dia berapa yang harus diberi. Dan pusat dia kekal pusat asalan origin 00. So nak cari image, kaedah dia terbalik ya. Dia terbalik daripada yang tadi. Maknanya kalau untuk lawan arah jam ni, belakang pindah ke depan, bertukar tanda. Belakang pindah ke depan, bertukar tanda. Jadi 9 ni positif. Bila bawa ke hadapan, bertukar jadi negatif 9. Tengok jawapan cikgu letak dekat image tu negatif 9. Kemudian depan pindah belakang. Apa dia? Depan pindah belakang, kekal abadi. Kekal abadi. Ya. Kekal. Jadi 7 tu pindah belakang, masih 7 ditulis di belakang. So jawapan dia negatif 9, 7. Jawapan dia D. Boleh ya? Itu keadaan. Yang contoh yang saya bagi ni, anak-anak semua, hanya boleh diguna pakai ya, apabila pusat dia 00. Kalau pusat dia bukan 00, tak boleh pakai ya. Kalau pusat dia bukan 00, awak kena guna alat geometri lah. Kena guna alat-alat geometri untuk dapatkan jawapan image ya. Tapi kalau pusat dia 00, tak payahlah. Awak hanya dendangkan lagu tadi untuk mendapatkan jawapan yang harus diterima sebagai jawapan yang betul ya. Okey, yang ini cikgu bagi contoh, dah boleh buatlah. Ni soalan tambahan ni, nanti awak cari dekat handout yang cikgu bagi ya. Soalan tambahan di muka surat 28 ya. Okay, sekarang tengok yang ini ya. So objek dia P3 negatif 4, putaran 90 lawan arah jam pada asalan, nak cari image. Jadi cikgu dah nyanyikan tadi, apa jawapan dia? Belakang pindah ke depan, bertukar tanda. Negatif 4 pindah depan jadi 4. Depan pindah belakang, kekal abadi. Kekal abadi. So 3 pindah belakang, letaklah 3 di belakang. So jawapan dia 4, 3. Jawapan dia B. Boleh tak anak-anak perempuan sandakan ni? Boleh. Itu Boleh, dia. cikgu.
Cikgu, ada murid mau masuk. Mau masuk? Boleh. Boleh. Kita semua anak beranak, tak apa. Okey. Okey. Kalau dapat cikgu bagi seminar dekat sekolah kan bagus, seronok pergi ke sekolah. Dapat tengok sekolah yang cantik, boleh ambil gambar sama-sama. Okey. Yang ini dia bagi objek dia Q negatif 58, putaran 180 ikut arah jam pada asalan. Awak underline perkataan asalan, origin tu. Jadi kalau kita putar 180 degree clockwise, center origin, so nak cari image senang sahaja. Yang depan ni bertukar tanda, yang belakang bertukar tanda, depan bertukar tanda, belakang bertukar tanda, negatif 5 bertukar tanda, jadi 5. 5. 8 bertukar tanda, jadi negatif 8. Jadi kalau putaran 180 ni pada asalan, nombor kekal di tempat yang sama, cuma tanda bertukar. Itu yang harus awak ingat. Nombor dia kekal, tanda tolong tukar. Dia beza dengan 90. Beza dengan 90 kaedah dia. Tapi untuk 180 ni, sama ada diputar ikut arah jam ataupun diputar lawan arah jam, kaedah dia sama. Nombor tu kekal dan tolong pastikan tanda ditukar. Itu sahaja. Jadi jawapan di sini adalah D. Steady. Steady ya. Jangan tak steady. Cikgu, maaf, macam ada lagi yang mau masuk tu. Ada yang mau masuk. Okey, tak apa. Kita admit dia. Okey. Kita admit ya. Satu sandakan kita admit. Okey. Cikgu lawak sajalah tu. Okey, yang ini kita nak cari sin K. Yang ini bulatan unit ni. Bulatan unit. So anak-anak, Rohaida, apa jawapan dia Rohaida? Rohaida. Apa jawapan sin K? Sin K. Dia bagi gambar bulatan unit. Kita nak cari sin K, sin K. Dan bulatan unit tu dia lalu satu titik P dan P tu ada koordinat yang diberi 0.57, 0.82. Jadi nak cari sin senang saja anak-anak. Nak cari sin ni awak jangan pakai soh. Opposite bagi hypotenuse. Yang itu diguna pakai untuk segitiga bersudut tegak, right angle triangle. Tapi kalau dibagi bulatan unit, nak cari sin ni awak hanya membaca, nak cari sin hanya membaca, nak cari sin hanya membaca y koordinat. Nak cari sin ni baca sahaja koordinat y. Jadi nak cari sin tolong baca koordinat y. Jadi awak tengok dekat P ni koordinat y dia 0.82. Itulah jawapan. Jawapan dia C. Okey. Kalau nak cari sin tolong baca koordinat y. Nak cari cos tolong baca koordinat x. Yang ini diguna pakai untuk gambar rajah bulatan unit di satah kates. Okey, jelas Macam soalan ni, dia nak nilai cos, dibekalkan gambar bulatan unit. Jadi kita ada koordinat P, yang depan x, yang di belakang tu y. Nak cari cos K, tolong baca, nak cari cos K, tolong baca koordinat x. Cos ni baca koordinat x. Jadi awak ambil koordinat x, itulah jawapan. So jawapan dia B Sin baca koordinat y, cos baca koordinat x. Kalau tangent pula, ni soalan tangent ni. Kalau dia minta tangent pula, ambil koordinat y, bahagikan dengan koordinat x. Jadi kalau tangent, koordinat y bahagi dengan koordinat x. Ingat tangent ni koordinat y bahagi koordinat x. Jadi awak ambil bacaan koordinat y, tolong bahagikan dengan bacaan koordinat x. So bila kita ganti di sini, menggelupur jawapan dia keluar. So jawapan dia adalah negatif 0.1732.
Jawapan dia D. Boleh anak-anak? Ingat sematkan di jiwa raga. Sin kita baca koordinat Y, cos kita baca koordinat X, manakala tangent kita baca koordinat Y bahagi koordinat X. Boleh tak anak-anak perempuan sandakan ni? Boleh. Boleh, cikgu. Biasa dengar tak ni? Biasa dengar tak ni? Boleh. Cikgu ada lagi nak masuk. Ada nak masuk. Okey. Kita layan. Okey, tak apa. Okey. Yang penting dia nak belajar. Okey, tak apa. Okey, yang ini. Yang ini biasa kan? 8Y tambah 3Y, 11Y. 13K tolak 9K, 4K. Ni biasalah. 8, sebab sebutan huruf dia sama, kita boleh tambah. Huruf yang sama, kita boleh tolak. Jadi kalau soalan seperti ni keluar macam mana? Kalau soalan seperti ni keluar bagaimana? Bolehlah tolak. Sebab yang di hadapan punca kuasa X, yang di belakang punca kuasa X. Nampak tak sebutan dia sama? Bila sebutan dia sama, bolehlah tolak. Jadi 5 tolak 2, dapat 3. Sama dengan 12. 3 bawa ke kanan, jadi bahagi. 12 bahagi 3, dapat 4. Kemudian punca kuasa 2, square root, bila cikgu pindah, jadi square. Jadi square root ni kalau pindah, dia jadi square. Dapatlah X jawapan 4 square. So jawapan X adalah 16. Jawapan dia D. Boleh Sebab cikgu pernah lihat soalan ni ramai pelajar dia jadi tak tahulah, tak dapat jawab. Dia tak dapat jawapan 16 tu. Dia pilih jawapan yang bukan 16 lah. Itu yang kita bimbang tu. Okey, anak-anak sandakan andai kata soalan seperti ni keluar, macam mana nak jawab? Siapa nak volunteer jawab? Boleh? Pazarina? Ataupun Sapikah binti Azman? 5 stem 1. Boleh? Boleh jawab tak? Ataupun tolong bagi idea macam mana nak jawab soalan ni? Yang 972 tu saya kasih kecil dulu. Macam mana nak kecil? Apa kaedah nak guna untuk kecil? Okey, anak-anak soalan begini kalau keluar peksa nanti disebabkan soalan ni duduk di kertas 1 Kertas 1 ni kita akan hitamkan jawapan ABCD dekat kertas jawapan yang diberi. Jadi cikgu nasihatkan kalau jumpa soalan seperti ini, awak guna kaedah cuba jaya, cuba jaya, cuba jaya, cuba dan berjaya. Maknanya ambil jawapan ABCD ni masukkan dalam soalan. Yang mana boleh melahirkan 972, itulah jawapan. Jadi cikgu ambil jawapan A di sini. Jadi cikgu ganti X dengan 3. Sebab jawapan A ni 3. Jadi setiap X ni cikgu ganti dengan 3. Jadi X yang depan ni ganti dengan 3. X yang kedua pun cikgu ganti dengan 3. Jadi 3 tambah 1 dapat 4. Jadi 3 kuasa 4, 81. 3 berkuasa 3, 27. 81 tambah 27 dapat 108. Sedangkan kita nak 972. Oh, palsu. Palsu sebab dia tak sama. Cikgu pula cuba pula dengan jawapan B. Jawapan B ni cikgu ganti kedua-dua X dengan jawapan B, iaitu 5. Jadi dua-dua X ni cikgu tukar dengan 5. Tukar dua-dua X tu dengan 5. Jadi 5 tambah 1 dapat 6. Jadi 3 berkuasa 6, 7, 2, 9. 3 berkuasa 5, 2, 4, 3. 7, 2, 9 tambah 2, 4, 3 dapat jawapan 972 sama dengan 972 di sebelah kanan. Bermakna cerita dia benar. Bermakna B lah jawapan. Boleh ini kaedah cuba jaya. Ada soalan-soalan dalam matematik boleh guna kaedah begini. Cuma lambat sedikit lah sebab dia kena kira satu-satu. Tapi kalau jawapan duduk pada jawapan B, cepatlah dapat jawapan. Dan awak kena percaya bila B tu sebagai jawapan, kena percayalah C dengan D tu bukan jawapan. Jadi C dengan D tu tak payahlah buat uji kaji. Jangan C dengan D awak buat. Kalau C dengan D pun awak buat uji kaji, dah tentu jawapan dia palsu.
Jadi jawapan benar duduk pada jawapan B ya. Jadi jawapan X adalah 5. Ni cikgu bagi idea lah. Jadi soalan-soalan lain pun awak boleh guna idea seperti ini ya. Tak ada masalah ya. Okey ya. Boleh ya? Jadi okey. Okey lah ni. Okey, soalan ini pula, ni soalan asas nombor. Di situ asas dia 7. Kebetulan kiri sampai ke kanan tu nombor dia 7. Dan biasanya nak cari jawapan dia, kita pindahkan 2043 tu ke sebelah kanan ya. Jadi bila cikgu pindah ke sebelah kanan, dia jadi tambah lah. Dan kita tambah lah. Sebab kebetulan asas dia semua sama. Jadi kita tambah seperti biasa. Kena ingat asas 7 ni. Asas 7 ni nombor dia 0 sampai 6. Asas 7 tak ada nombor 7, tak ada nombor 8, tak ada nombor 9. Nombor dia 0 sampai 6. Jadi cikgu tambah macam biasa. 5 tambah 3, 8. Dalam asas 7 tak ada 8. Bila dapat 8, tolong tolak dengan 7. Jadi 8 tolak 7 dapat 1. Letak 1 di bawah, naik 1 di sebelah kiri. Ya. Dah tolak tu naik di sebelah kiri tu 1. 1 tambah 5 tambah 4 dapat 10. Asas 7 tak ada 10. 10 tolak 7 dapat 3. Letak 3 di bawah, naik 1 di sebelah kiri. Kemudian 1 tambah 4 tambah 0 dapat 5. Nombor 5 ada dalam asas 7. Nombor 5 tu cikgu tulis. Tulis. 4 tambah 2, 6. 6 ada dalam asas 7. Nombor 6 pun cikgu tulis. So jawapan dia 6, 5, 3, 1. Jawapan dia D. Cikgu rasalah kalau awak guna kaedah begini, kalau awak begitu cekap, lebih laju daripada kalkulator. Sebab dia melibatkan penggunaan tambah. Lepas tu kalau lebih daripada 7, tolak dengan 7. Lepas tu jawapan letak di bawah, naikkan 1 di sebelah kiri. Kalau awak tambah, jawapan dia kurang daripada 7, tulis nombor tu di bawah. Itu sahaja. Boleh tak ni anak-anak perempuan sandakan? Boleh. Itu dia. Okey, rangkaian dalam teori graf. Yang mana satu jumlah tambang yang minimum. Ya, ini graf pemberat ni. Dia kata rajah di bawah menunjukkan rangkaian penerbangan yang menghubungkan 4 tempat KLM dan N. KLM dan N. Berat pada tepi ialah tambang dalam RM. Penerbangan antara 2 tempat itu. Cari jumlah tambang penerbangan minimum dalam RM yang diperlukan oleh seorang penumpang untuk melawat setiap tempat itu dan kemudian kembali semula ke tempat asalnya. Faham? Maknanya dia mesti pergi ke 4 tempat tu. Kalau dia mula dekat M, dia kena balik semula ke M. Kalau dia mula dekat M, dia kena balik semula ke M. Itu kaedah dia lah. Jadi sini cikgu tunjuklah. Jadi katakan cikgu mula dekat M. Awak pastikan jawapan dia mesti tambang yang minimum lah. Jadi M, cikgu pergi ke L. M pergi ke L. Tengok dekat graf tu, tambang dia 180. Daripada L, kita pergi ke N. Tambang dia 300. Nampak ya? Daripada N, cikgu pergi ke K. Tambang dia 240. Dan daripada K, balik semula ke M. Tambang dia 130. Jadi jumlah tambang dia, kita tambah satu demi satu, dapatlah jawapan dia. 850 tambang yang paling minimum. Kalau anak-anak guna yang lain, jawapan dia akan lebih daripada 850. Itu kaedah ya. So jawapan dia B lah. Jawapan dia B lah. Boleh ya? Okay. Ada soalan? Tak ada ya? Okey, yang ini yang mana satu pokok? Siapa nak cuba? Yang mana satu pokok? Siti Intan Razika, boleh? 5 stem 1. Yang mana jawapan pokok? Tree. Pokok kita panggil tree. Okey, cuba tengok A. Nampak tak PT diulang 2 kali? PT diulang 2 kali. Jadi bila diulang 2 kali, dia dikenali sebagai berbilang tepi. Ni. PT ulang 2 kali. Nampak? Jadi berbilang tepi. Bila ada berbilang tepi, dia bukan pokok. Sebab pokok ni, tengok nota di bawah ni, pokok adalah graf terkait
yang tidak mempunyai berbilang tepi, gelong dan kita. Jadi A disingkirkan sebagai pokok. Sebab ada berbilang tepi. Diulang 2 kali, PT dan PT. Kemudian awak tengok B pula. Bila awak tengok B, nampak tak SS di belakang ni. SS. Bila huruf diulang 2 kali seperti ini, dia dipanggil gelong. Jadi B pun bukan pokok. Kemudian kita tengok C pula. C ni tak nampak berbilang tepi, tak nampak juga gelong. Jadi C ni kita cuba dengan melukis gambar rajah. Jadi kita lukis gambar rajah, P pergi R, P pergi ke R. Cikgu ambil gambar soalan C ni, cikgu lukis gambar rajah. P pergi R, lepas tu P dah ada ni, pergi ke S, P pergi ke S. Lepas tu Q pergi ke T. Q ke T tak ada dekat sini, awak buat sendirilah. Q pergi T, Q pergi ke T. Kemudian R pergi ke T. A dah ada, T pun dah ada. A pergi ke T. Kemudian S pergi ke T. S dah ada, T pun dah ada. Lukis S pergi ke T. Jadi yang ini pun bukan pokok ni. Sebab yang ini kita panggil kita. Kita ni mana gambar rajah tertutup. Jadi yang ini pun bukan pokok. Jadi C pun bukan pokok. Jadi jawapan pokok duduk pada jawapan D. D lah jawapan. D adalah pokok. Jadi pokok duduk pada jawapan D. Ingat ya, pokok ni tak boleh ada berbilang tepi, tak boleh ada gelong dan tak boleh ada kita. Kalau ada 3 keadaan tu, dia tak dipanggil sebagai pokok. Okey ni anak-anak perempuan. Okey. Okey. Bagus. Saya mau masuk cikgu. Cikgu, okey. Tak apa, kita admit Nur Kastina Jaapa. Okey. Okey. Okey, yang ini kita nak cari julat antar kuartil. Kaedah apa nak diguna pun tak mengapa. Yang penting jawapan kita betul. Dalam kertas 2 kena guna kaedah yang sebenar lah. Macam mana nak cari julat antar kuartil ni? Siapa boleh bantu cikgu? Siapa nak bantu cikgu? Noroza Amalia boleh? 5 stem 2. Noroza Amalia ada tak dalam talian? Boleh bantu? Macam mana nak cari julat antar kuartil? Julat antar kuartil ni dia ada formula. Siapa tahu apa formula julat antar kuartil? Third quartile minus first quartile. Bagus. Third quartile minus first quartile. Kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi macam mana nak cari first quartile? Daripada table. Nampak tak jumlah? Kalau awak nampak frekuensi ni, kekerapan ni, awak ambil kekerapan ni awak tambah 1 demi 1. 6 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 1 tambah 5. Samalah dengan jumlah murid yang diberi, iaitu 36. Jadi kalau tak sebut nanti awak cari jumlah di bahagian kekerapan tu. Tambahkan nombor tu 1 per 1. So bila awak tambah dapat 36. Kemudian first quartile ni bermakna suku. First quartile ni suku. First quartile ni suku bermakna 36 perlu didarab dengan 1/4. Bila 36 tu cikgu darab dengan 1/4 dapat 9. Kemudian 9 ni kita cuba cari balik dekat jadual. 9 ni bermakna 6 tambah dengan 3. 6 tambah dengan 3. 3 yang terakhir tu duduk dalam 8. So bila awak pandang ke atas, nampak 2. 2 adalah kuartil pertama. Kita tengok nombor yang terakhir ya. Nombor yang terakhir. 6 tambah 3. 3 tu dalam 8. Nombor 3 duduk dalam 8. Nombor yang terakhir dekat 8 ni. Jadi kuartil pertama, tengok nombor di atas. So jawapan dia 2 lah. Kemudian kita cari pula kuartil ketiga. Kuartil ketiga, 3 suku. Jadi 36 perlu didarab dengan 3/4. Kalau kuartil pertama, awak darab dengan 1/4. Kuartil ketiga, awak darab dengan 3/4. Dapat 27. Kita dapatkan balik semula nilai 27 ni. 27 adalah 9 tambah 8, 14. 14 tambah 7,
21. 21 tambah 6. 6 yang terakhir ni duduk dalam nombor 9. Nombor 9 tu nombor terakhir. Jadi awak tengok ke atas, nampak 4. 4 lah nilai kuartil ketiga. Boleh tak anak-anak SMK perempuan ni? Kemudian nak cari julat antara kuartil, ambil bacaan kuartil ketiga, tolak nilai kuartil pertama. Jadi jawapan dia 2 lah. Kalau soalan minta median, median bermakna tengah-tengah. 36 darab dengan 1/2. 36 darab dengan 1/2 dapat 18. Cuba awak cari nombor 18 duduk di mana? 6 tambah 8, 14. 14 tambah 4. 4 duduk dekat dalam 7 ni. So, median jawapan dia 3. Boleh ya? Itu kaedah lah. Kaedah memudahkan dapat jawapan lah. Tapi dalam periksa, kalau kertas 2 tak boleh guna kaedah begini ya. Yang ini untuk saya tunjuk bagaimana nak cari jawapan dalam kertas 1. Sebab kertas 1 kita nak jawapan. Jawapan yang dibekalkan di situ lah. Itu kaedah dia. Boleh ya? Cikgu rasa tak ada masalah di situ lah. Okey. Boleh ni? Banyak ni kalau nak tengok ni. Cuba bagi. Okey. Yang ini apa jawapan anak-anak? Kita nak bilangan subset. Bilangan subset. Apa jawapan bilangan subset? Biasanya pelajar bilang pelajar bilang dalam ni ada 3 nombor, dalam ni ada 3 nombor, dia pilih A lah jawapan. Jadi dapatlah kosong markah. Jadi bilangan subset bukan awak bilang di situ. Kalau awak bilang nombor dalam set berkenaan, awak berikan A sebagai jawapan, mak menangis. Sebab jawapan tu salah. So nak cari bilangan subset ni, biasanya kita tulis kita tulislah 2, 4, 5, 24, 25, 45, 245, empty set, set null, null set, set kosong. Kemudian bila awak bilang satu persatu, dapatlah 8. So jawapan dia D, 8. Jawapan dia D. Kalau nak guna kaedah mudah, tak nak guna kaedah yang ini, dia ada formula tau. Nak cari bilangan subset, formula dia 2. Nak cari bilangan subset, formula dia 2. Kemudian awak tengok dalam set, ada 3 nombor. Dalam set ni ada 3 nombor, letak 3 di atas 2 sebagai kuasa. Dan 2 berkuasa 3 ni, kalau awak tekan kalkulator, menggelupur jawapan dia keluar 8. So jawapan dia D lah. Jadi dekat sini cikgu bagi 2 keadaan. Tapi anak-anak sekalian jangan guna yang di bawah ni. Kalau awak guna kaedah yang di bawah ni, dia ambil masa lah. Dia ambil masa. Guna formula, lebih cepat. Gunakan formula. Formula dia mesti nombor 2. Jangan pakai nombor lain lah. Mesti pakai nombor 2. Kemudian dalam set tu kalau ada 3 nombor, letaklah nombor 3 tu sebagai kuasa pada nombor 2. So jawapan dia 8. Macam soalan ni lah. Nak cari bilangan subset, formula dia 2. Formula dia 2. 2 ni formula tau. Jangan pakai nombor lain. Lepas tu awak tengok set ada berapa nombor. Dalam set ni ada 5 nombor. Letak 5 di atas 2. Kemudian 2 berkuasa 5, tekan kalkulator, dapatlah jawapan 32. Kalau awak senaraikan macam cikgu tadi, awak kena senaraikan 32. Senarai. Lepas tu awak bilang, dapat jawapan 32. Ambil masa lah tu. Itu mengambil masa. Kaedah tu dia akan ambil masa. Boleh ni? Boleh. Yang ini pula, kalau awak jumpa soalan yang melibatkan 2 kuasa, kalau jumpa soalan melibatkan 2 kuasa, satu di luar, satu di dalam, yang di luar masuk ke dalam, yang di dalam tolak keluar, N masuk ke dalam, N dekat luar ni masuk ke dalam, 1/M tolak keluar, N masuk ke dalam, 1/M tolak keluar. Jadi bila N ni masuk ke dalam, 1/M ni tolak keluar, dia jadi macam ni. Ubah tempat lah. N masuk ke dalam, 1/M tolak keluar. Kemudian A kuasa N ni, A kuasa N tu awak salin balik semula. A kuasa N tu salin balik semula. 1/M ni, anak-anak yang dikasihi,
Awak tukar dalam bentuk macam ini. Tukar 1 PM tu dalam bentuk macam ini. Itulah jawapan. Kemudian bila awak tengok dekat jawapan A, B, C, D, jumpalah jawapan dia C. Boleh? Jadi kalau jumpa dua kuasa, yang di luar masuk ke dalam, yang di dalam tolak keluar, dapat jawapan. Simple lah. Macam soalan ni lah, kalau awak jumpa besok kan. Ini kuasa dia pecahan ni. Kuasa dia pecahan. Kalau kuasa pecahan, yang di atas masuk ke dalam, yang di bawah tolak keluar. 3 masuk ke dalam, dapat macam ni. 4 tolak keluar. 4 ni di bawah. Bila awak tolak keluar, dia jadi 1/4. Bukan 4 dah. Sebab 4 tu di bawah. Bila tolak, dia jadi 1/4. Kemudian 16 kuasa 3 ni cikgu salin. Lepas tu 1/4 ni, jadikan bentuk dia macam ini. Jadi kalau awak tengok jawapan A, B, C, D, jawapan dia D. Sayanglah soalan macam ni keluar pensel salah. Tadi cikgu dah sebut dah, satu soalan 2 minit. Jadi soalan ni mungkin 15 saat je. Siap. Dapat jawapan. Simple lah. Simple sangat. Tak ada masalah. Cukup mudah. Cukup mudah. Okey. Okey, yang ini. Respon. Siapa-siapa boleh respon lah. Apa jawapan julat ni? Siapa-siapa boleh respon. Apa jawapan julat? B. Bagus. Nak cari julat, awak ambil data terbesar. Nombor paling besar dekat senarai adalah 92. Kemudian awak cari pula data terkecil. Nombor paling kecil dalam senarai 17. So nak cari julat, data terbesar tolak dengan data terkecil. So 92 tolak 17. Jawapan dia 75B. Okey, yang ini dia bagi dalam bentuk data mentah ni. Macam mana kalau dia bagi dalam bentuk jadual? Dia bagi dalam bentuk jadual, macam mana nak cari dia punya? Oh, tak ada, tak apa. Ada. Yang ini dia bagi dalam bentuk jadual. Kalau dia bagi dalam bentuk jadual, macam mana nak cari julat? Kalau dia bagi dalam bentuk jadual, siapa nak respon? Dalilah insyirah. Macam mana dalilah insyirah? 5 stem 1. Kalau dia bagi dalam bentuk jadual, bagaimana awak nak cari julat? Kalau dia bagi dalam bentuk jadual, tolong tengok baris pertama. Tengok baris pertama. Ambil nombor di belakang, tolak dengan nombor di hadapan. Itu sahaja. Jangan tengok baris yang kedua. Tengok baris yang pertama. Baris yang pertama, ambil nombor di belakang, tolak dengan nombor di hadapan. Nombor di belakang, nombor dia 8. 8. Tolak dengan nombor yang duduk di hadapan sekali, iaitu 3. So, julat dia 8 tolak 3, 5. SNK perempuan sandakan, boleh faham tak ni? Boleh. Itu dia. Simple. Okey, yang ini tajuk bab 1 tingkatan 4. Kita nak fungsi kuadratik. Apakah fungsi kuadratik untuk lengkungan berwarna merah? Dia sentuh paksi X pada nombor negatif 2. Jadi apakah fungsi kuadratik untuk garisan lengkung berwarna merah berkenaan? Yang mana satu jawapan? A, B, C, D. Nur Ilyana Syahira binti Syukur. Yang mana nak pilih jawapan? Nur Fatin Izzati. Boleh? B. Jawapan dia? Apa dia jawapan? B, bola. Bola. Bagus ya. Bagus. So nak cari fungsi kuadratik, awak tolong tulis Y. Oleh kerana dia lalu paksi X tu pada nombor negatif 2, so nama dia adalah X sama dengan negatif 2.
Jadi untuk namakan fungsi kuadratik, awak tulis y sama dengan, lepas tu letak 2 kurungan di sebelah kanan. Kemudian untuk memberi fungsi kuadratik ni tolong tukar tanda. X tolak 2. Nampak tak? X tolak 2. Bila masuk dalam kurungan, tolong jadikan X tambah 2. Tukar tanda lah. Tolak 2 jadikan tambah 2. Oleh kerana ada satu titik sahaja yang dia sentuh di paksi X, yang kedua pun perkara yang sama. Sebab satu titik saja yang dia touch at axis. Jadi yang kedua pun perkara yang sama, tulis X tambah 2. Kemudian awak kembang di sebelah kanan, awak expand, menggelegak jawapan dia keluar. So jawapan dia B. Bagus. Tahniahlah yang bagi jawapan betul tu. Bagus. Macam itulah cara jawab. Simple sahajalah. Tak payah kita terburu-buru. Okey. Okey, yang ini kita nak cari koordinat titik maksimum. Macam mana nak cari? Siapa boleh bagi idea? Dia bagi fungsi kuadratik negatif 4x kuasa 2 tambah 24x tolak 11. Apakah nilai koordinat titik maksimum? Boleh ni, Nurpatin Izzati. Senyap ini. Fazarina binti Effendi, 5 stand 2. Boleh? Bagi idea lah, cikgu nak dengar idea dia. Apa idea nak buat? Putri Azura, boleh? X. Azira boleh? Azira binti Julrin, 5 kemanusiaan 2. Boleh? Nurul Sahirah binti Madrasah, boleh? 5 kemanusiaan 2. Okey, dia bagi fungsi kuadratik ya. Di bawah fungsi kuadratik itu tolong letakkan fungsi kuadratik secara am yang cikgu buat tu. Kenapa cikgu buat di sini? Sebab cikgu nak tentukan nilai A, B dan C ya. Jadi bila awak banding kat sini, nilai A adalah negatif 4, B dekat tengah nilai dia 24, C dekat belakang nilai dia adalah negatif 11. Letak fungsi kuadratik di atas, yang bentuk am tu di bawah. Lakukan proses bandingan untuk dapatkan A, B dan C. Kemudian soalan minta koordinat titik maksimum. Koordinat mesti mengandungi X dan juga Y ya. X dan Y. Okey, awak kena cari X dengan Y lah. Kena cari X dengan Y. Siapa tahu apa formula nak cari X? Nak cari X ni apa formula dia? Nak cari X tu. Formula dia apa? Formula dia negatif B bahagi 2A. Ni formula nak cari X. Sebab itu cikgu cari A, B dan C. Nak cari X, formula dia negatif B bahagi 2A. Jadi B tukar dengan 24, A tukar dengan negatif 4. Tu dia. So negatif 24 bahagi dengan negatif 8, jawapan dia 3. Jadi X ni cikgu ganti dengan 3. Jadi bila awak tengok jawapan A, B, C, D, 3 ada pada jawapan C. Yang lain tak ada nombor 3. Jadi C lah jawapan. Jadi tak cari Y pun tak mengapa. Okey, siapa tahu macam mana nak cari Y pula? Bantu? Bagi idea? Nur Syafiqah binti Mucis, 5 kemanusiaan 2. Macam mana nak cari Y pula? Nurul Masitah binti Selamat. Substitute value of X. Macam mana nak cari Y? Respon. Substitute X into equation. Substitute X into the equation. Ataupun awak boleh cari Y pakai formula. Y pun ada formula. Nak cari Y, formula dia C tolak B kuasa 2 bahagi 4A. Ini formula dia. Tak payah guna substitute. Jadi C tukar dengan negatif 11, B ganti dengan 24, A ganti dengan negatif 4. Jadi bila awak hitung di situ, jawapan dia 25. Jadi Y ni 25. Jadi kalau nak guna substitute pun boleh. So jawapan dia C lah. Jawapan dia C. Okey, cikgu nak pergi ke test 2 lah. Sebab dah melepasi pukul 10 ni. Ya cikgu, sekarang jam 10 sudah. Jam 10 sudah. Okey, kertas 2 ni.
Ini format untuk kertas 2. Format yang terkini untuk KSSM. Sebelah kiri tu dah berlalu, kita tutup. Tengok sebelah kanan ni untuk kertas 2 ni dia ada 3 bahagian. Bahagian A ada 10 soalan, jawab semua, 40 markah. Bahagian B ada 5 soalan, jawab semua, 45 markah. Bahagian C ada 2 soalan, jawab 1 soalan, 15 markah. Jadi 40 tambah 45 tambah 15, jumlah markah dia 100. Dan jumlah soalan dia 10 tambah 5 tambah 1, 16 soalan. Yang harus dijawab dalam masa 2 jam 30 minit. Ini di segi peruntukan masa lah. Jadi cikgu bagi guideline di sini semasa SPM nanti. Ini sebagai panduan, bahagian A ada 10 soalan. Tolong guna satu soalan 8 minit untuk selesaikan. 10 kali 8 dapat 80 minit. Manakala bahagian B ada 5 soalan, panjang sedikit lah soalan tu. Jadi tolong guna 10 minit untuk jawab satu soalan di bahagian C. Jadi markah dia, jumlah masa dia 50 minit, 5 kali 10. Kemudian di bahagian C ada 2 soalan, perlu jawab satu daripada 2 soalan. Jadi mungkin soalan ni panjang. Jadi cikgu bagi masa di situ 15 minit untuk jawab soalan di bahagian C. Jadi 80 tambah 50, 80 tambah 50 tambah 15, jadi masa dia adalah 145 minit. Sedangkan masa peperiksaan 150 minit. Bila cikgu tolak, ada baki 5 minit untuk kita guna cross check, semak jawapan, semak soalan-soalan kebat ataupun jawab soalan-soalan kebat dan soalan-soalan yang sukar. Itu di segi guideline untuk panduan untuk guna pakai masa dalam kertas 2. Jadi anak-anak sendiri boleh, awak kena ubah suai lah, boleh ubah suai sendiri. Okey, kita terus pergi kepada soalan. Okey, yang ini merupakan satu contoh lah soalan di kertas 2, mungkin lari di kertas 2 di bahagian A. Yang ini statement ke non-statement? Statement ataupun not a statement? Siapa nak cuba? 7 tolak M sama dengan 3. Not a statement. Not a statement ataupun bukan pernyataan. Jadi cikgu potong pernyataan. Apa dia punya reason dia? Alasan mengatakan dia not a statement. Sebab kita tidak tahu M dia. Kita tidak tahu M dia. Itu jawapan kurang tepat. Ada lagi nak cuba? Kenapa dia not a statement? Apa reason yang harus ditulis? Siapa nak bantu? Come on. Tak apa, salah tak apa. Memang kita belajar daripada kesalahan. Cikgu dulu masa student pun sama. Sama je. Cikgu pun buat salah banyak. Okey, kenapa dia bukan pernyataan? Apa reason dia? Tolong tulis. Kalau kita nak tulis reason, tolong tulis ayat matematik. Ayat matematik tidak dapat ditentukan benar atau palsu. Ini reason untuk not a statement. Jangan kata kita tak boleh tentukan jawapan M. Tak boleh. Itu jawapan dia. We cannot determine whether the sentence is true or false. Itu dalam bahasa Inggeris lah. Itu kaedah bagi jawapan. Okey, yang ini true. Statement ni true ke false? Statement yang diberi ni benar ke palsu? Siapa nak bagi jawapan? Benar ke palsu? True ke false? Come on, SMK Propas kan? True ke false? Volunteer. Cikgu tak sebut nama lah, volunteer. Jadi nak tentukan true ke false, awak pilih satu nombor, letak dekat depan ni. Letak dekat hadapan ni. Jadi cikgu pilih nilai X di depan ni 6. Cikgu pilih 6 supaya 5 kecil daripada 6. Cikgu pilih X ni 6 supaya 5 kecil daripada 6. Macam itu. Kemudian X yang cikgu pilih ni, cikgu ganti kat belakang. Gantikan X di belakang ni pula dengan 6 yang kita pilih. Jadi X tu cikgu gantikan dengan 6. Negatif 5 kecil daripada negatif 6. Dah tentulah palsu. Itu kaedah dia.
Jadi jawapan dia false lah. Sebab negatif 5 lebih besar daripada negatif 6. So jawapan dia false. Boleh? Itu kaedah lah. Kalau awak nak ganti X ni dengan 10 pun boleh. 5 kecil daripada 10, ganti kat belakang, dia masih palsu. Boleh tak ni? Senyap. Boleh. Okey. Boleh, cikgu. Apakah positif? Apakah kontrapositif? Siapa nak bantu? Apa jawapan kontrapositif? If x equals to 8, then x times 3 equals to 24. Itu dia. If x equal to 8, then x times 3 equal to 24. Yang itu minta maaf. Yang itu bukan kontrapositif. Yang itu adalah akas. Jadi kalau kita nak kontrapositif, kita copy jika, kita copy maka, ambil yang belakang, pindah ke depan, bertukar tanda. X equal 8, tolong jadikan X not equal 8. Tukar tanda. Kemudian yang depan, pindah belakang, bertukar tanda. X times 3 not equal 24. Itu jawapan. Boleh ya? Jangan sebut yang tadi. Yang itu akas. Kontrapositif sama macam akas. Cuma kena tukar tanda. Boleh ingat tak ni? Boleh ya? Boleh. Okay. Steady. Tak apa. No problem. Okey, yang ini. Apa jawapan yang harus ditulis di premis 1? Dia dah bagi premis 2, dia dah bagi kesimpulan. What answer for premis 1? Siapa nak cuba? Kita nak jawapan di premis 1. Senang saja ni. Nombor 13 Nombor apa dia? nombor perdana mempunyai 2 faktor. Itu dia. Nombor yang diulang 13. 13 tu cikgu padam. So yang tak padam kita ambil tulis di premis 1. Macam itulah. Jadi kalau kita tulis jawapan seperti ini memang dapat kosong markah lah. Jadi untuk kemaskan jawapan, masuk perkataan jika maka. Masuk jika di hadapan, maka di tengah. Kemudian jika ialah, tak sesuai perkataan ialah, padam. Jadi jawapan dia jika nombor perdana, maka hanya mempunyai 2 faktor. Jawapan ni memang tak cantik. Ya. Jadi tak sesuai guna jika maka. Jika maka ni tak sesuai, so jika maka tu cikgu padam. Padam jika, padam maka. Cikgu tukar pula ataupun cikgu guna pula dengan perkataan sebilangan. Sebilangan nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. Palsu. Sebab nombor perdana memang dua faktor je. Jadi dia guna perkataan sebilangan tu dia jadi palsu. Jadi tak sesuai perkataan sebilangan. Cikgu padam, cikgu tukar dengan perkataan semua. Semua nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. Itulah jawapan di premis 1. Dia kesimpulan ni macam ni anak-anak. Untuk tulis premis 1 ni, dia ada 3 gaya bahasa yang harus digunakan. Mungkin kita guna jika maka ataupun if then. Kalau tak sesuai, jika maka ni tak sesuai, awak mungkin boleh guna sebilangan ataupun sum sebagai ayat pertama. Kalau sebilangan dengan sum pun tak sesuai, macam tadi tak sesuai lah. Sebab dia jadi palsu. Mungkin awak kena guna perkataan semua ataupun kena guna perkataan all. Ini cara tulis premis 1. 3 gaya bahasa yang harus diguna dalam premis 1. Mungkin awak kena guna jika maka, tak sesuai kena guna sebilangan. Kalau sebilangan tak sesuai kena guna semua. Tengok dalam jawapan yang awak tulis tu. Pilih yang mana yang sesuai. Boleh ya? Itu caralah. Boleh. Okay. Yang ini agak senang. Ini soalan macam ini kalau keluar peksa ni besok padam-padam sajalah. Ini kalau keluar peksa padam lah. So nampak jika, padam. Nampak maka, padam. Lepas tu cari yang berulang. And berulang. And berulang. Padam and di atas.
atas padam and di bawah. Yelah nombor genap. Yelah nombor genap berulang. Ke tak betul? Tak betul. Nombor ganjil. Yelah. Okey. Yelah ni berulang. Yelah ni berulang. Yelah berulang. Padam di atas. Padam di bawah. Lepas tu nombor ganjil. Nombor ganjil berulang. Nampak tak nombor ganjil ni berulang? So bila berulang, padam di atas, padam di bawah. Itulah jawapan dia. So jawapan dia awak gabung, jadikan jawapan yang betul. Jadi jawapan dia 24 tambah 1. 24 tambah 1. Bukan nombor genap. Itu jawapan dia. Jadi besok kalau jumpa soalan macam ni, padam jika, padam maka. Lepas tu cari benda berulang, padam. Yang tertinggal tu jawapan. Boleh ya? Boleh. Okay. Cikgu rasa semua dah tahu dah. Tahu kan? Yang ni pun sama. Nampak jika padam, nampak maka padam. Jadi awak tengok yang diulang. Yang diulang matrik ABCD. Matrik ABCD ada pada premis 1, ada pada kesimpulan. Matrik ABCD berulang. Padam di atas, padam di bawah. Mempunyai berulang. Padam di atas, padam di bawah. Songsang berulang. Padam di atas, padam di bawah. Okey. Lepas tu tinggal yang ini. Lepas tu awak nampak tak? AD tolak BC tidak sama dengan SIPA. Nampak tak ni? Jadi awak tukar ayat, tukar simbol matematik ni, awak jadikan dalam perkataan. AD tolak BC tidak sama dengan SIPA, jadikan AD tolak BC tidak sama dengan SIPA dalam perkataan. Jadi cikgu padam yang ini, cikgu tukar dengan ayat. Tu dia. Lepas tu kita nampak cikgu tidak berulang. Tidak berulang. Padam di atas, padam di bawah. Itulah jawapan dia. So jawapan pada premis 2 ni, AD tolak BC sama dengan SIPA. Itu dia. Cikgu, saya tak berapa sukalah jawapan dalam bentuk ayat ni. Kalau awak tak suka dalam bentuk ayat, sama dengan ni, tukar dengan simbol. Beri jawapan seperti ini. Jadi jawapan ni pun diterima. Itulah jawapan di premis 2. Boleh tak anak-anak SMK Sandakan ni? SMK Perempuan Sandakan ni? Boleh nyanyi-nyanyi ya? Boleh nyanyi-nyanyi lah. Tak payah susah hati lah. Okey. Apa akas? Yang ni dia nak kombes. Apa kombes? Kombes. Yang tadilah. Jika salin, maka salin. Ambil belakang, pindah ke depan. Ambil depan, pindah belakang. Ini akas. Ini akas. Kalau awak letak tak sama dengan, dia jadi kontrapositif. Okey, yang ini akas. Okey, akas ni true ke false? Tolong respon. Kombes ni true ke false? Senyap ini. Kombes ni true ke false? Come on. True. False. True. Macam mana tahu true? EQN. Dua-dua premis betul. Substitute X. Okey, kalau nak tahu true ke false, tolong ambil cerita di hadapan ni. Cerita yang di hadapan ni adalah quadratic equation ni. Awak ambil quadratic equation dekat depan ni, awak solvekan dia. Jadi cikgu ambil quadratic equation di hadapan ni, cikgu selesaikan dia. Jadi cikgu lakukan proses pemfaktoran. Jadi cikgu dapatlah jawapan dia X sama dengan -1, X sama dengan 6. Jadi awak tengok jawapan yang awak dapat ni dengan jawapan dekat belakang. Sama ke tak sama? Nampak? Tak sama. Dekat sini ada -1 dan 6. Dekat sini 6, -1 tak ada. Tak sama. Bila tak sama, bila dia nampak dia tak sama sini, dia punya kombes adalah palsu. False. Jadi jawapan dia false. Tadi saya dengar ramai bagi jawapan true. Jadi jawapan true salah lah.
Jadi besok kalau jumpa soalan seperti ni, di sebelah depan tu awak selesai kan. Lepas tu awak compare dia punya jawapan. Kalau sama, true. Kalau berbeza, false. Yang ini dekat sini ada negatif 1, sedangkan sini tak ada negatif 1. Berbezalah. Maknanya dia false. Itu kaedah dia. Boleh? Steady. Okay. Okey, yang ini apa antecedent dan consequent? Come on. SMK perempuan sandakan. Kita nak merdeka ni. Mesti boleh merdeka dengan jawapan. Apa jawapan anti jadian? Apa jawapan akibat? Cepat. Nurin Buraidah. Saidah. Renda. Panjang jawapan yang apa jawapan? Sides of a square is 12 centimeter. Antecedent. The perimeter of the square is 48 centimeter. Consequent. Very good. Macam itulah. So, kaedah dia padam jika, padam maka. Padam jika, padam maka. Yang pertama, anti jadian. Yang kedua, akibat. Itulah jawapan. Padam jika, padam maka. Ayat pertama, anti jadian. Ayat yang kedua, akibat. Itu sahaja. Dan tolong pastikan jawapan awak jangan careless. 12 cm. Kalau awak tulis 12 without centimeter, 0 mark. Pastikan full sentence kena tulis. Full sentence. Jangan tertinggal mana-mana. Kalau tertinggal mana-mana perkataan, diterima sebagai salah. Okey, ikut apa yang diberi. Ikut apa yang diberi. Okey, boleh. Okey, yang ini senang lah. Ini tajuk probability. Kebarangkalian Rahim, Bakar dan Hamdan. Rahim, Bakar, Hamdan. Allahu Akbar. Rahim, Bakar, Hamdan. Lulus ujian matematik masing-masing 0.8, 0.7 dan 0.9. Cari kebarangkalian A. Ketiga-tiga mereka lulus ujian matematik. Ketiga-tiga mereka lulus ujian matematik. Soalan ini senang. Tiga-tiga lulus. Bermakna Rahim lulus, Bakar lulus, Hamdan lulus. Rahim lulus, Bakar lulus, Hamdan lulus. Tiga-tiga lulus. Dan bila dia guna perkataan ketiga-tiga, awak kena guna ikatan dia dan. Ketiga-tiga, kedua-dua, keempat-empat kena guna dan. Maknanya Rahim lulus dan Bakar lulus dan Hamdan lulus. Rahim lulus 0.8 dan tukar dengan darab. Bakar lulus 0.7 dan tukar dengan darab. Hamdan lulus 0.9. Jadi bila darab satu persatu, itulah jawapan kebarangkalian A. 0.504. Itu jawapan untuk A. Okey, tengok B pula. B ni dia kata Hamdan lulus. Hamdan lulus. Jadi, dia ada 3 orang dalam soalan. Bila Hamdan lulus, hanya Hamdan lulus. Bermakna Rahim dan Bakar dah tentu gagal. Jangan tak masuk Rahim Bakar tu dalam jawapan. Kalau tak masuk salah. Hanya Hamdan lulus. Bermakna Hamdan lulus dan Rahim gagal dan Bakar gagal. Macam itu. Masukkan Rahim dan Bakar dalam jawapan. Hamdan lulus 0.9 dan darab. Rahim lulus 0.8. Rahim gagal, pelengkap dia. 1 tolak 0.8. Dan darab. Bakar lulus 0.7. Bakar gagal, pelengkap dia. 1 tolak 0.7. So dapatlah 0.9, darab 0.2, darab 0.3. So jawapan dia 0.054. Boleh ya? Boleh tak anak perempuan ni? Boleh. Boleh cikgu. Senang ke susah? Senang. Bagus. Okey, tolong lukis ni. Bucu dia. Berteks dia PQRST, X, PQ, PR, PS, QR, SR. Okey, dia nak lukis graf. Lukis satu graf. So, kita tengok tepi ya. H dia, tepi.
Tepi dia PQ. P pergi ke Q. Lukis P pergi Q. P pergi ke R. P dah ada di sini, P pergi ke R. Okey. Dan PR ni diulang 2 kali. PR, PR. Ulang 2 kali. Bermakna dia adalah multiple edges. Ataupun berbilang tepi. Jadi bila berbilang tepi, kena lukis secara lengkungan. PR pergi kepada PR. 2 kali diulang. Bermakna berbilang tepi. P pergi ke R, P pergi ke R. Lagi sekali. Mesti lukis dalam bentuk lengkung. Letak R. P, S. P dah ada, dia pergi ke S. Buat satu garis, pergi ke S. Lepas tu Q, Q. Q diulang 2 kali. Bila diulang 2 kali, dia masuk kategori gelung. Gelung merupakan satu circle. Jadi Q, Q. Dekat Q ni buat satu bulatan. QR. Q sambung ke R. SR. S dah ada, R pun dah ada. Ambil pembaris, sambung S dengan R. Jadi anak-anak besok garisan ni lukis pakai pembaris. Jangan freehand. Kalau pakai freehand, menggeletar garisan tu. Pakai pembaris, ruler. Okey. Ni jawapan yang cikgu dapat. Lepas tu awak tengok bucu. Awak tengok bucu dia PQRST. Ada T. Dekat gambar rajah, T tak ada. Jadi jangan lupa. Dekat gambar rajah, letak bucu T. Itulah lukisan dia. Jangan lupa dah lukis tu, tengok balik kepada bucu. Kalau yang tak ada tu, tolong tambah. Kalau tidak, lukisan kita tak betul lah. Boleh ya? Steady. Okey, yang ini. Ni rangkaian. Borhan dan Faridah ialah ayah dan ibu kepada Hashim. Datuk dan nenek sebelah ayah Hashim ialah Hamdi dan Siti Ayu. Datuk dan nenek sebelah ibu Hashim ialah Ramlan dan Murni. Lukis rangkaian yang mewakili carta salasilah keluarga yang berikut. Jadi Hashim ni sebagai anak. Hashim anak. Ayah dia Borhan dan Faridah. Okey. Borhan dan juga Faridah. Borhan dan Faridah ni suami isteri. Jadi kena buat garisan suami isteri. Kemudian datuk dan nenek ayah Hashim Borhan. Datuk dengan nenek tu Hamdi dan Siti Ayu. Dia awak pergi buat garisan Hamdi dan Siti Ayu. Dan Hamdi dan Siti Ayu ni suami isteri. Buat garisan. Kemudian datuk dan nenek sebelah ibu Hashim ni Faridah. Datuk dengan nenek dia Ramlan dan Murni. Ramlan dan Murni. Dan Ramlan dan Murni ni suami isteri. Kita buat garisan. Okey, inilah salah silah yang harus dilukis. Boleh kan? Cikgu penuh percayalah. SMK perempuan Sandakan ni pelajar-pelajar yang bijak. Boleh melukislah gambar seperti ini. Ya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Yang ni, kita nak lukis rangkaian. Sayur dimakan oleh ulat, tikus dan belalang. Belalang dimakan oleh katak dan burung merpati. Ulat dimakan oleh burung merpati. Tikus, katak dan burung merpati dimakan oleh helang. So soalan begini elok anak-anak, guna simbol lah. S simbol untuk sayur, U tu simbol untuk ulat, T simbol untuk tikus, B tu simbol untuk belalang, K tu simbol untuk katak, M tu burung merpati, S tu helang. Jadi kita mula dengan sayur lah. Sayur dimakan oleh ulat. Bila kata dimakan, dekat garisan tu letak anak panah. Sayur dimakan oleh ulat. Sayur ni simbol dia S. Dimakan oleh ulat. Ulat simbol dia U. Buat anak panah pergi ke U lah. Kemudian sayur juga dimakan oleh tikus. Tikus simbol dia T. Sayur dimakan oleh tikus. Nampak? T tu tikus. Sayur juga dimakan oleh belalang. Ni sayur dimakan oleh belalang. Pergi ke tepi tu belalang. Belalang dimakan oleh katak. Belalang ni dimakan oleh katak. Okey. K tu katak. Belalang juga dimakan oleh burung merpati. Ni belalang. B ni belalang. Dia juga dimakan oleh burung merpati. Burung merpati simbol dia M. M. Simbol dia M. Kemudian ulat dimakan oleh burung merpati. U tu ulat. M ni burung merpati. Ulat dimakan oleh burung merpati. Buat garisan U pergi ke M. Tu dia.
Tikus, katak dan burung merpati dimakan oleh elang. Jadi katak ni dimakan oleh burung elang. Tikus juga dimakan oleh burung elang. Letak H dekat sini. Dan burung merpati pun dimakan oleh elang. Inilah gambar rangkaian. Okey anak-anak SMK perempuan. Okey, cikgu. Itu dia. Tak ada masalah. Ha? Semua dah pandai. Bagus. Okey, yang ini kita nak contoh penyangkal. Example of deny. Okey. Penyangkal ni, dia menidakkan apa yang ada lah. Semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Jadi kalau contoh penyangkal, semua nombor perdana ialah nombor genap. Kita sangkal lah. Ganjil tu kita sangkal kepada genap. Jadi contoh yang harus dipilih dua lah. Sebab dua tu nombor perdana. Tetapi dua tu nombor genap. Dia sangkal daripada statement ni ganjil. Odd number. Jadi kita beri even number. Jadi even number untuk prime number adalah dua. Itu contoh lah. Cikgu, maksudnya, cikgu boleh tanya? Maksudnya dia berlawanan lah dengan ayat tu. Betul. Berlawanan. Ganjil. Okey. Kita ambil genap. Tapi dua ni mesti dia masuk dalam kategori nombor perdana lah. Jangan awak bagi contoh penyangkal 6. 6 tu genap. Tetapi 6 bukan nombor perdana. Jawapan tu salah. Faham? Macam tu. Berlawanan. Okey, contoh penyangkal yang kedua ni, awak tengok statement dia. Jika X kuasa 2 sama dengan 25, maka X sama dengan 5. X sama dengan 5. Jadi penyangkal dia, X sama dengan negatif 5. Macam tu. Sebab bila awak pilih negatif 5 ni, bila awak ganti dekat hadapan ni, negatif 5, bila berkuasa 2, dapat balik 25. Itu kaedah dia lah. Jangan pilih X sama dengan negatif 7. Tak ada kaitan dengan soalan. Penyangkal kita menidakkan apa yang ada. X sama dengan 5. Jadi kita sangkalkan dia X negatif 5. Ubah tanda lah. Dan bila kita masuk yang depan tu, dia masih dapat 25. Ni yang berwarna merah ni, cikgu bagi alasan. Sebab kenapa. Macam ini pula. Kita nak cari contoh penyangkal dia. Dia bagi X kuasa 2 besar sama dengan X. Nampak tak? Besar sama dengan X. Jadi kalau penyangkal, awak kena tukar simbol ni. Besar, tukar kecil, sama dengan buang. Itu contoh penyangkal. Dia opposite direction. Greater than, equal. Jadi dia punya penyangkal, less than. Not equal. Ni. Tukar tanda besar, jadi tanda kecil. Ada sama dengan, dekat situ, awak letak tanda kecil tanpa sama dengan. Jadi contoh yang sesuai, awak ambil fraction lah. Proper fraction. Cikgu ambil 1/3. Jadi 1/3 ni kalau cikgu ganti, depan ni dapatlah 1/3 kuasa 2. Lepas tu belakang tu cikgu ganti dengan 1/3. Dapatlah 1/9 kecil daripada 1/3. Nampak? Nampak tak simbol dia? Yang ini simbol dia kecil, sini simbol besar. Sini ada sama dengan, sini tak ada. Maknanya dia terbaliklah, opposite direction. Itu kaedah cari contoh penyangkal. Okey, boleh. Cikgu, Ya. ada yang mau masuk. Ada yang mau masuk. Kenapa lambat sangat? Tak ada. Ada. Lambat, kenapa lambat? Nora Fira. Okey, tak apa. Okey, yang ini kita nak tengok hujah induktif, lemah ataupun kuat. Nak tentukan lemah ke kuat, tolong tengok kesimpulan. Kalau kesimpulan benar, dia kuat. Kalau kesimpulan dia palsu, dia jadi lemah. Tengok kesimpulan, itu sahaja. Jadi awak tengok kesimpulan, semua nombor perdana tidak boleh dibagi tepat dengan nombor lain, kecuali dirinya sendiri dan satu. Jadi benarlah ni. Bila benar, hujah induktif dia kuat. Potong lemah. Okey.
Kemudian nak tentukan meyakinkan ataupun tidak meyakinkan, tengok premis pula. Sama ada meyakin ke tidak meyakin. Tengok premis. Satu demi satu. Premis satu. Satu ialah nombor perdana palsu. Sebab nombor perdana bermula dengan 2. 5 ialah nombor perdana benar. 13 ialah nombor perdana benar. Bila salah satu premis palsu, dia masuk kategori tidak meyakinkan. Jadi meyakinkan ni cikgu potong. Jadi jawapan dia hujah induktif adalah kuat tetapi tidak meyakinkan. Kenapa tidak meyakinkan? Sebab salah satu daripada premis ada palsu. Boleh kan? Cikgu rasa boleh faham lah. Ni senang ni. Boleh. Boleh ni. Boleh cikgu. Boleh ni, simple saja. Tak ada masalah lah. Simple lah ni. Nampak ni banyak ni kalau nak cakap. Aduh. Okey, tak apa. Cikgu nak pergi tajuk banyak ni. Kita pergi tajuk insurans. Okey. Cuba tengok tajuk insurans. Okey, ni tajuk insurans. Cikgu nak test sajalah. Tolong beri jawapan di petak kosong. Boleh? Anak-anak perempuan SMK Perempuan Sandakan ni. Insurans adalah perjanjian antara, apa jawapan A? Syarikat insurans. Dengan apa jawapan B? Policy holder. Pemegang polisi. Bagi melindungi risiko tertentu berdasarkan kontrak insurans. Dengan bayaran premium yang ditetapkan. Manalah tahu peksa besok dia keluar soalan macam ni. Isi tempat kosong. Kita pun tak boleh nak jangka ni. Sebab KSSM tak boleh nak jangka. Okey, cuba tengok soalan ni pula. Jadual berikut menunjukkan perincian insurans perubatan yang ditawarkan oleh 2 buah syarikat. Syarikat P deductible dia 800, peratus co-insurans 80-20, 80 untuk syarikat insurans, 20 untuk pemegang polisi. Q tu deductible dia 500, peratus co-insurans 75-25. Dalam kes menuntut kos perubatan sebanyak 10,000, pelan polisi yang manakah boleh memberi pampasan yang lebih tinggi kepada pemegang polisi? Yang mana satu? Pampasan lebih tinggi. Adakah syarikat P ataupun syarikat Q? Jadi awak kena kira lah. Jadi kita kira syarikat P. Tengok syarikat P. Deductible dia 800. Kos perubatan dia 10,000. Jadi baki dia 10,000. Tolakkan dengan 800. Oleh kerana nak tuntut daripada syarikat insurans, kita darabkan dengan 80/100. 10,000 tolakkan dengan deductible 800, darabkan dengan co-insurans oleh syarikat insurans yang depan, darabkan dengan 80/100. Dapatlah bayaran 7360. Ini pampasan yang akan dibayar oleh syarikat insurans. Okey. Kemudian untuk Q pula, syarikat Q, syarikat insurans P, Q ni syarikat insurans lah. Jadi untuk syarikat insurans Q pula, jadi kita ambil kos perubatan dia 10,000, tolak dengan deductible dia 500, darabkan dengan co-insurans syarikat insurans 75/100. So bila kita kira dapat jawapan 7125. Jadi pampasan yang lebih tinggi duduk pada syarikat P. Jadi syarikat P lah yang harus dipilih. Jadi polisi yang ditawarkan oleh syarikat P boleh memberikan pampasan yang lebih banyak kepada pemegang polisi. Boleh faham ya? Cikgu rasa senang lah ni. Okey kan? Okey. Simple lah ni. Ini simple saja. Okey, yang kedua pula. Ramli telah menjalani pembedahan mata dengan kos perubatan sebanyak RM8,500. Polisi insurans perubatan dan kesihatan yang diambil oleh dirinya mengenakan deductible sebanyak RM500 dan co-insurans 90%, 10%. 90% untuk syarikat insurans, 10% untuk pemegang polisi. Berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh Ramli bagi kos perubatan?
Jadi untuk cari jawapan deductible dia 500. Jadi kita cari co-insurance untuk Ramli. Jadi co-insurance 10% daripada baki kos perubatan. Perubatan dia 8,500, jadi baki dah awak tolak dengan deductible lah. Mana 10% darab dengan 8,500 tolak dengan 500. So dapatlah co-insurance dia 800. Jadi berapa jumlah yang perlu dibayar oleh Ramli, ambil nilai deductible, tambahkan dengan nilai co-insurance. Jadi Ramli perlu bayar 500 tambah dengan 800. Jadi Ramli akan bayar 1,300. Itulah jawapan untuk A. Kemudian B pula, berapa jumlah kos perubatan yang ditanggung oleh syarikat insurans, tolaklah. Jadi kalau Ramli bayar 1,300, kos perubatan dia 8,500, jadi syarikat insurans akan tanggung 8,500 tolak dengan 1,300. Itulah bayaran yang akan ditanggung oleh syarikat insurans, 7,200. Cikgu rasa tajuk insurans ni tak adalah susah sangat. Boleh insurans, cukai, tax. Insurans tax. Tajuk yang agak tak tahu, okey kan? Okey. Sepatutnya okey lah. Sepatutnya okey kan? Ke tak okey? Boleh lah. Okey, cikgu. Jangan, boleh lah. Kena okey, confident. Tengok yang ini pula. Encik Man membeli kad perubatan yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Awak boleh baca yang dalam bahasa Inggeris pun boleh. Deductible dia 500, co-insurance dia 10%. Berapakah wang yang harus dibayar oleh Encik Man kepada pihak hospital jika jumlah bil perubatan adalah RM5,000? Boleh kira kan? So, kita kira lah. So, deductible dia 500. 500 for deductible. And then co-insurance 10% time dia punya baki dia. Jadi baki dia adalah 5,000 tolak dengan 500 deductible. Jadi dapatlah co-insurance 10% darab dengan 4,500. So jawapan dia 450 lah. So bayaran yang akan dibayar oleh Encik Man 500 tambah dengan 450. Jadi bayaran deductible tambah dengan bayaran co-insurance, itulah bayaran yang akan ditanggung oleh Encik Man. RM950. Simple lah. Nampaknya simple lah. Ke nampak tak simple? Nampak simple kan? Okey. Boleh kan? Okey. Ini soalan ni agak panjang lah. Mungkin keluar di bahagian B kertas 2 lah. Ramzan mengambil polisi insurans perubatan dan kesihatan dengan deductible RM1,500 setahun dan co-insurance sebanyak 20% daripada perbelanjaan perubatan yang dilindungi. Ramzan pergi ke hospital pertama kali untuk mendapat rawatan lutut. Lutut dia sakit dah. Dan kos perubatan dia untuk rawatan kali pertama RM700, kos perubatan untuk rawatan kedua RM2,000 dan kos rawatan untuk kali ketiga RM1,700. Ketiga-tiga rawatan adalah pada tahun yang sama. Berapakah jumlah kos perubatan yang perlu ditanggung oleh Ramzan dan syarikat insurans? Jadi awak kena kira satu-satu lah ni. Jadi deductible dia RM1,500. Dia berlaku pada tahun yang sama. Deductible dia RM1,500. Rawatan kali pertama, bayaran dia RM700. Bayaran ni kalau awak lihat kurang daripada deductible. Rawatan lutut kali pertama ni, bayaran dia RM700. Sedangkan deductible dia RM1,500. Bayaran rawatan lutut ni untuk kali pertama kurang daripada bayaran deductible. Jadi, tak boleh tuntut. Jadi, kos rawatan RM700 ni dibayar sendiri oleh Ramzan. Kerana nilainya kurang dari deductible. Syarikat insurans tak buat apa-apa. Dia tak bayar apa-apa lah. Sebab rawatan lutut tu nilai dia kurang daripada nilai deductible. Okey, kita tengok pula untuk rawatan yang kedua. Rawatan yang kedua, kos dia RM2,000. Rawatan yang kedua pula. Deductible dia RM1,500. Jadi rawatan yang kedua RM2,000. Jadi baki untuk deductible RM1,500 tolakkan dengan RM700 untuk rawatan pertama.
Jadi baki untuk deductible tinggal 800 tu. Jadi untuk core insurance iaitu 20% darab dengan 2000 tolak dengan baki deductible 800. Tu dia. Jadi core insurance ni 20% darabkan dengan rawatan kedua kos dia 2000 tolakkan dengan baki deductible dia 800. Dapatlah 240. Jadi untuk jumlah yang perlu dibayar oleh Ramzan untuk rawatan yang kedua ni, jumlah yang perlu dibayar oleh Ramzan untuk kali yang kedua ni bermakna deductible dia 800, deductible dia 800 tambahkan dengan core insurance dia 240. Jadi untuk rawatan kali kedua ni Ramzan kena bayar RM1,040. Jadi syarikat insurans berapa dia akan bayar? Kos dia 2000. 2000 tolak dengan 1040. Jadi syarikat insurans akan tanggung RM960. Boleh Cikgu rasa boleh kira lah, boleh faham kan ni? Simple lah. Okey, bagaimana pula untuk rawatan yang ketiga? Rawatan kali ketiga ni, ini kaedah yang kedua. Rawatan untuk yang ketiga ni pula, rawatan tu bernilai RM1,700. So, deductible dia 1,500. Jadi, baki deductible dia 1,500 tolak dengan 700 rawatan yang kedua, tolak pula dengan 800 untuk rawatan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama 700, yang kedua tadi 800. Jadi, deductible dia kosong lah. Dah tak ada deductible. Deductible dia dah tinggal kosong. Tak ada dah. 1,500 tolak dengan rawatan pertama 700, rawatan yang kedua 800. Jadi untuk deductible dia kosong. Jadi kita kira sahaja untuk core insurance. Jadi core insurance 20% daripada per kos perubatan. Kos perubatan 1,700 tak ada dah, tak ada tolak sebab baki dia kosong. Jadi baki dia kosong, tak ada tolak lah. Ataupun 1,700 tolak kosong lah. Sebab baki dia deductible dia kosong. So dapatlah core insurance 340. Jadi untuk rawatan kali ketiga, Ramzan hanya membayar 340 sahaja sebab bayaran deductible sudah jadi sipar. Jadi untuk kali ketiga, Ramzan hanya bayar 340. Berapa syarikat insurans akan tanggung? 1,700 tolakkan dengan bayaran yang dibuat oleh Ramzan 340. Jadi syarikat insurans akan tanggung 1,700 tolak dengan 340 yang dibayar oleh Ramzan. Jadi syarikat insurans akan tanggung RM1,360. Seronok ni anak-anak belajar insurans ni. Best. Cikgu, Ya. ada yang mau masuk lagi. Ada yang baru masuk lagi. Okey, tak apa. Tinggal lagi berapa minit nak nak habis masa dah. Okey, tak apa. Yanti Roslan, nama sama dengan saya. Okey, kita pergi cukai ya. Cukai satu tajuk yang agak simple jugalah, cukai ya. Ini tajuk cukai. Tengok tajuk cukai ya. Biasa cukai ni dia bagi jadual lah. Dia ada jadual. Cikgu rasa jadual ni akan diberi dalam kertas soalan ya. Cukai. Ini jadual cukal taksiran tahun 2020. Jadi jadual ni panjang sebenarnya, cikgu ambil sebahagian sahaja. Amin adalah graduan baru dan mendapat pekerjaan dengan gaji bulanan sebanyak RM2,000. Hitung jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar jika dia mempunyai pelepasan cukai sebanyak RM9,000. Jadi Amin ni gaji dia 1 bulan RM2,000. Jadi kalau 1 tahun 12 darab dengan RM2,000. Jadi 1 tahun gaji dia RM24,000 lah. Kemudian pelepasan cukai dia RM9,000. Jadi berapakah pendapatan bercukai? Jadi pendapatan bercukai dah tentulah jumlah pendapatan tahunan RM24,000 tolakkan dengan pelepasan cukai dia RM9,000. Jadi pendapatan bercukai adalah RM15,000. Jadi untuk cari cukai pendapatan kena base kepada pendapatan bercukai. Jadi pendapatan dia bercukai RM15,000.
untuk cari bayaran cukai pendapatan, tolong guna jadual. Ini jadual dia. Guna jadual. Jadi pendapatan bercukai 15,000. Jadi 5,000 yang pertama kosong. Tak ada bayaran, kosong. Baki dia 15,000 tolak dengan 5,000. Jadi baki tinggal 10,000. Darab dengan kadar dia 1%. Satu ni kadar, darab dengan kadar dia 1%. Darab dengan kadar dia 1%. Kemudian cuba perhatikan pendapatan bercukai dia 15,000. 15,000 ni tak sampai 35,000. Kalau tak sampai 35,000, dia dapat rebate. Jadi rebate dia RM400. Jadi boleh tolak dengan 400. 400 ni rebate ya. Rebate ni kita benarkan untuk pendapatan bercukai dia tidak melebihi 35,000. Jadi untuk Amin ni pendapatan bercukai 15,000, tak sampai 35,000. Jadi dia dapat rebate. Dapat penolakan RM400. Jadi bila kita hitung satu persatu ni, awak dapatlah jawapan pendapatan bercukai dia negatif 300. Bila negatif, bermakna dia tak perlu bayar cukai. Maknanya kalau negatif tu, kita kira jawapan dia kosong lah. Jadi tak perlu bayar cukai. Jadi Amin tak perlu bayar cukai pada tahun berkenaan. Sebab bila dikira dapat negatif 300. Jadi tak ada cukai lah. Jadi dia dikecualikan daripada cukai pendapatan. Steady ya? Okey. Boleh. Okey, cuba tengok contoh yang kedua. Ini jadual dia. Jadual dia panjang, cikgu ambil sebahagian sahaja. Okey, ini soalan dia. Oh, dah. Cikgu tak padam, tak apalah. Syamin mempunyai pendapatan bercukai sebanyak 53,000. Nampak tu? Pendapatan bercukai 53,000. Dah melebihi 35,000. Bermakna Syamin ni dia tak dapat rebate. Rebate 400 tak dapat. Yang itu yang bila awak baca tengok soalan elok. Berapa pendapatan bercukai yang ada pada individu berkenaan. Kalau kurang daripada 35,000, dia dapat rebate. Kalau lebih, rebate tak dapat. Jadi untuk Syamin ni, dia tak dapat rebate. Sebab pendapatan dah melebihi 35,000. Jadi pendapatan bercukai dia 53,000. Kemudian zakat dia 280. Zakat dia 280. Jadi untuk cari cukai pendapatan, kita guna jadual lah. Jadi 50,000 yang pertama, bayaran dia 1,800. Kemudian baki dia 53,000 tolakkan dengan 50,000, kadar dia 14%. Darabkan dengan 14%. Okey. Kemudian oleh kerana dia bayar zakat, tolakkan dengan zakat dia 280. Kemudian jangan tolak dengan 400 sebab Syamin ni tak layak mendapat rebate. Sebab pendapatan bercukai dia dah melebihi 53,000. Jangan tolak dengan 400. Itu sahaja. Lepas tu awak kira lah satu persatu. So bila awak kira, dapatlah jawapan dia. RM1,940 sebagai cukai pendapatan yang perlu dibayar. Boleh ya? Itu dia. Steady. Steady ke tak steady ni? Steady ya. Okey, boleh kan? Boleh tak ni anak-anak? Boleh cikgu. Bagus. Macam itulah cikgu nak dengar. Okey, kita santai sikit. Yang ini apa jawapan? Antara A, B, C, D. Come on, respon. Yang mana satu yang benar berkaitan dengan pendapatan bercukai? Dia nak yang benar. A, B, C, D. Mana satu jawapan? Yang benar. C. Bagus. Itu yang cikgu nak dengar. Jawapan dia C. Bagus. A ni pendapatan bercukai ialah sejenis cukai yang perlu dibayar. Tak semestinya. Tadi cikgu dah bagi contoh. Yang tadi Amin tak perlu bayar. Jadi ada yang kena bayar, ada yang tak kena bayar. B, pendapatan bercukai pendapatan yang diperoleh dalam tempoh setahun. Tak semestinya. Okey. Kemudian D, pengecualian cukai dan pelepasan cukai ditolak daripada pendapatan bercukai. Tak kena ni. Sebab dia ada rebate ni. Jadi jawapan yang benar di sini adalah C. Ya. C adalah jawapan yang benar. Itu kaedah lah. Kaedah mencari jawapan. Kaedah nak cari jawapan.
Okey, yang ini cikgu nak tanya apa jawapan ini tajuk insurans ni. John mempunyai polisi perubatan dan deductible sebanyak RM1,000 dan peratusan core insurans 75 untuk syarikat insurans, 25 untuk pemegang polisi iaitu John. Berapakah jumlah wang yang boleh dituntut? Jumlah wang yang boleh dituntut oleh John bagi bil perubatan sebanyak RM6,000. Tolong kira anak-anak. Berapa wang yang boleh dituntut oleh John? Di mana bil perubatan dia RM60,000 dan dia punya deductible dia RM1,000. Berapa jumlah wang yang boleh dituntut oleh John? Maknanya John ni dia akan tuntut daripada syarikat insurans. So nak cari jumlah yang boleh dituntut RM60,000, tolakkan dengan deductible RM1,000. Oleh kerana nak tuntut daripada syarikat insurans, awak kena guna core insurans syarikat insurans iaitu 75%. Itu kaedah dia. Sebab kita nak tuntut daripada syarikat insurans. Jadi awak ambil bayaran bil perubatan RM60,000, tolakkan dengan RM1,000, okay. Darabkan dengan core insurans daripada syarikat insurans 75%. Itu dia. Dapatlah jawapan. RM44,250 yang boleh dituntut oleh John daripada syarikat insurans. Itu keadaan dia anak-anak. Itu keadaan yang harus dilihat. Nampaknya simple dan mudah. Tak nampak problem di situlah. Cikgu tak nampak problem di situ ya. Ke nampak problem? Tak nampak kan? Ada problem ke ni? Tiada, cikgu. Bagus. Maknanya semua sudah pandai. Yang ini apa jawapan anak-anak? Ni nama cikgu ni. Ini adalah matematik pengguna tajuk tingkatan 3. Tolong ingat untuk SPM nanti soalan dia merangkumi daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jangan awak menidakkan soalan-soalan daripada tingkatan menengah rendah. Tingkatan 1, 2, 3 tolong study ya. Sebab ada kemungkinan juga boleh disoal dalam SPM. Di kertas 1 dan di kertas 2. Jadi tolong study semualah. Semua tajuk daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Ini salah satu contoh soalan matematik pengguna daripada tingkatan 3 ya. Apa jawapannya? Come on. Cik Roslan ni dia simpan RM6,500. Dengan kadar faedah dia 3.5%. Berapa jumlah simpanan Encik Roslan pada akhir tahun ke? Okey, kita kira Jadi dia punya principal dia 6,500, dia punya rate dia, kadar dia 3.5%, dia punya tempoh dia 4 tahun. Jadi interest ni formula dia PRT ya. Nak cari interest ataupun faedah, formula dia PRT. P 6,500, R 3.5%, T 4. Jadi bila dikira interest ataupun faedah kita dapat 950. Jadi nak cari jumlah simpanan bermakna principal tambah dengan interest. Jumlah simpanan principal 6,500, interest 910. So jawapan dia C. Oh, pandai semua. Bagus, tahniah. Jawapan yang betul ya. Hebatlah. Maknanya hebat. Semua yang ada ni hebat-hebat. Semua yang hebat. Ni metrik ya. Semua yang hebat. Tak ada masalah di situ ya. Okey, yang ini kita nak lukis gambar pokok. Pokok. Kalau awak tengok gambar yang diberi itu bukan pokok. Sebab dia ada kitaran. So, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucu dan ada 8 tepi. Bucu ada 6, tepi ada 8. Jadi, kalau nak lukis pokok, kena cari tepi. Apa formula untuk tepi? Pokok, bucu ada 6, kita kena cari bilangan tepi. Berapa bilangan tepi yang harus kita pilih? Apa formula untuk bilangan tepi? Come on. Respon.
Senyapnya. Apa formula bilangan tepi? Bilangan tepi ni formula dia bilangan bucu tolak 1. Ini formula bilangan tepi. Bilangan tepi adalah bilangan bucu tolak 1. Jadi bilangan bucu awak ganti dengan 6, kemudian awak tolak dengan 1. Jadi dapatlah bilangan tepi dia 5. Bermakna gambar rajah ni pastikan ada 5 tepi. Gambar rajah ni ada 8 tepi. Bermakna 3 tepi harus dibuang untuk jadikan gambar pokok. Jadi tepi yang cikgu buang ni yang berwarna hijau, yang cikgu tik lah. Ada 3 tepi yang kita kena buang sebab bilangan tepi dia 5. Yang ada dekat gambar ni 8. Kita nak 5, bermakna 3 kena buang. Jadi yang kita buang tu yang cikgu tik berwarna hijau. Jadi yang ini cikgu buang 1, 2, 3. Jadi bila awak buang garisan ni, tepi ni awak buang, dapatlah gambar pokok. Inilah gambar pokok. Nampak? Tak ada berbilang tepi, tak ada gelung, tak ada gitar. Itulah pokok yang harus dilukis. Manalah tahu besok dia bagi soalan begini, dia suruh lukis pokok. Awak kena adjust gambar rajah tu untuk melahirkan gambar pokok. Kekalkan bilangan bucu, yang berubah bilangan tepi saja. Apa itu pokok? Ini makna pokok. Pokok adalah graf terkait dan tidak mempunyai gitar, gelung atau berbilang tepi. Okey ni? Okey. Okey, cikgu. Tengok dekat saya, cikgu punya laptop 11:04 pagi. Cepat sungguh masa berlalu. Jadi sekejap. Banyak ni anak-anak tak done. Ratus-ratus beribu-ribu slide. Itu keadaan dia. Cikgu, Ya. bolehkah cikgu share sikit tentang tajuk mathematical modelling? Mathematical modeling ni saya belum buat lagi lah dia punya bahan cikgu. Oh. Tak apalah, nanti kalau ada cikgu jangan saya share. Okey, tamat dah seminar. Semoga mendapat manfaat dan memperoleh keputusan cemerlang SPM 2021 dan A+ dalam matematik yang kita nak. Sekian, terima kasih kepada Cikgu Darwati, Cikgu Mas Niza, Cikgu Noh Hafniza, kaunselor sekolah Puan Roshanah, pengetua sekolah, semua yang ada, anak-anak murid SMK Perempuan Sandakan yang cikgu kasihi. Jaga kesihatan, jaga diri elok-elok. Untuk COVID ni kita tak menentu. Semoga negara kita dihindarkan daripada COVID. Semoga seminar dan teknik menjawab yang cikgu sampaikan memberi manfaat berguna dalam menjawab matematik SPM nanti dan memperoleh keputusan yang cemerlang. Tengok kucing tu pun dia tunjuk bagus, good. Thank you. Nampak kucing dia comel. Thank you dan selamat maju jaya. Jadi kalau cikgu terkasar bahasa dan sebagainya, mohon maaf jangan left lagi. Cikgu nak pergi muka pertama. Kita nak bersemuka balik semula. Okey, cikgu tutupkan recording pada pagi ni. Cikgu tutup recording sebab kita dah habis di situ. Okey, cikgu tutup recording sekejap ya.